Hai guys and Assalamualaikum and welcome back to Musa Kasim channel. So untuk video kali ni aku akan kongsikan dua kisah seram R&R guys. Setiap orang mesti akan ada kisah seram tersendiri, pengalaman tersendiri yang terjadi di R&R. Sebab kawasan rehat ni kawasan yang tempat untuk kita rehat, makan, mesti stop apa. Jadi kat mana pun mesti akan ada pengalaman tersebut guys. Jadi nampak aku start kongsikan kisah seram ni dekat hampa semua. Pemilik kisah seram ni kita bagi nama dia Lin, bukan nama sebenar. Lin nak kongsikan pengalaman dia sendiri, and kisah seram yang dia nak kongsikan ni akan menjadi satu pengajaran buat kita semua guys. Okay. Cerita ni berlaku tahun lepas. Masa tu, Lin ni dia merupakan seorang yang nakal juga. Dia suka sangat sakat dengan takutkan orang. Nak dijadikan cerita. Hampir setiap hari, dia suka sangat menakutkan kawan baik dia. Yang sememangnya seorang yang penakut. Kadang-kadang sampai dia sendiri terbawa-bawa ke mimpi sebab dia terlalu memikirkan apa yang dia akan cerita dekat kawan dia. Ada suatu hari tu, masa tu Lin dengan kawan baik ni pergilah bercunti kat Kelantan. So dari Penang ke Kelantan memang ambil masa lebih kurang 4 ke 5 jam perjalanan. And dia pun memang berniat nak bertolak pagi tau. Tapi hari yang dia pun nak bertolak, macam-macam masalah timbul. Jadi akhirnya dia pun ni terpaksalah bertolak di sebelah malam. And pada mulanya Lin yang pandu kereta. And bila sampai je di hutan raya belum, dia bertukar lah sebab dia dah keletihan. Jadi kawan dia pula lah yang drive. Kawan dia pesan lah kat dia, "Han, jangan tidur selagi kita tak sampai ke Rantau Panjang." Tapi disebabkan Lin tahan mengantuk, dalam keadaan mengantuk sempat lagi tahu dia menyangkat kawan baik dia. Dia cakap macam ni lah kat kawan dia, "Kalau ada lembaga kat depan, Han langgak je tau. Han jangan stop." Kawan dia ni sempatlah cubit bahu dia ni dengan nada yang mahu. Selepas tu, dia terus tidur. Lepas tu dia sedang dia tidur sebab kawan dia ni berhentikan kereta di kawasan rehat Titi Mangsa. Masa tu dia dalam keadaan mamai, and dia tengok jam masa tu dalam pukul 11 malam. Kawan dia kejut lah nak ajak pergi tandas. Masa tu dia pun mengiyakanlah nak teman kawan dia ni pergi tandas. Masa tu hanya dia pun dua saja yang ada di tandas. And masa tu hati si Lin ni still lagi nakal lah. Dia still lagi ada rasa nak usik kawan dia ni. Tapi dia hanya berdiam je dalam tandas tau. Mungkin kawan dia ni marah lah dekat dia agaknya. And setelah dia selesai je, dia keluar dari tandas. Kawan dia keluar dari tandas, dia pula masuk dalam tandas. Sempatlah dia bagi tahu dekat kawan dia supaya kawan dia ni tunggulah kat kereta. Lepas tu kawan dia pun okey nak dijadikan cerita. Selesai dia lepas ke hajat, masa tu Lin nak buka pintu tandas macam gagal tau. Macam cara lah dia nak cuba buka pintu tu. Lepas tu hati dia start rasa tak sedap. Bulu roma dia start tegak berdiri kan. Jantung dia berdegup bagaikan rasa nak terjabut masa tu. Mula-mula dia rasa macam nak makilah dekat diri dia yang suka sangat usik orang. And finally dia sendiri dia yang terkena. Dan masa dia cuba nak buka pintu tu, dia rasa tepukan yang kuat dekat bahu kiri dia berkali-kali. Macam mulut dia masa tu terkunci, nak jerit minta tolong macam tak boleh nak terkelak suara dia. Dia nak tengoklah siapa yang tepuk, tapi dia rasa sakut sangat. Dan tepukan tu beralih ke bahu kanan tiba-tiba. Berkali-kali juga. Dan kali ni dia dengar suara yang garau panggil nama dia dan mengilai. Lin. Masa tu dia tetap cuba nak buka pintu, and dia nangis semahu-mahunya ya. And dia cuba baca ayat kursi banyak kali dalam hati, tapi suara and tepukan tu still tetap ada. Tiba-tiba pintu boleh dibuka. Dia pun cuba nak lari sekuat hati, tetapi dia rasa macam berat sangat kaki dia. And kali ni makhluk tu muncul betul-betul depan dia guys. Rambut panjang mengurai, baju lusuh putih kekelabuan, and mata dia terbeliak merah, dan lidah dia panjang sampai ke lantai.
makhluk tersebut tu dia cubalah nak terkam si Lin ni. And pada saat tu lah si Lin ni roboh, dia tak ingat apa yang berlaku. Masa tu dia tersedak bila ada orang sapukan air dekat muka dia. Dia tengoklah kawan dia ni ada kat sebelah dia sambil panggil nama dia. Lepas tu dia terus peluk and menangis sambil dia minta maaf dekat kawan dia. And dia berjanji dia takkan lagi usik kawan dia lagi. And kawan dia pun bagi tahu macam mana jadi kan. Sebelum masuk ke tandas, dia rasa macam ada sesuatu tahu yang dia langgak. Ada benda yang langgak bau dia. And dia cepat-cepat dia baca ayat pendiri diri. Tapi dia tak sangka pula yang si Lin ni yang terkena dengan makhluk tu. Dia tunggu kawan Lin ni kan, dia tunggu hampir sejam jugalah lah kereta. And dia start dah rasa tak sedap hati. Lepas tu dia turun pergi tandas, dia tengok si Lin ni dah pingsan. Tapi dia dah terbaring kat lantai dah. And sejak dari kejadian tu lah, Lin ni dah tak lagi sakat orang atau dia usik siapa-siapa lagi. And ini adalah pengajaran yang paling besar buat si Lin. Kisah seram kedua dikongsikan oleh seorang perempuan yang bernama Shasha. Jadi Shasha nak kongsikan kisah seram dia sendiri guys. Perkara ni jadi pada tahun 2016. Shasha ni orang Kedah yang menetap dekat Selangor. Jadi ada satu hari tu, dia dengan dua orang lagi kawan baik dia yang bernama Asha dan Farah, bukan nama sebenar. Masa tu mereka bergegas nak balik kampung selepas mereka dapat panggilan dari mak dia yang Tok Wan dia ni dah meninggal. Tapi mereka ni pun nak ikut lah, kononnya sebab takut kan dia ni drive sendiri. Lepas tu sepanjang hampir 4 jam perjalanan, semuanya baik-baik je. Sampailah si Asha ni dengan baik hatinya dia pergi bacakan cerita seram yang dia baca dalam Facebook tu. Dalam masa tu pukul 2 pagi guys, meremang lah juga kan masa tu si Farah ni. 2 pagi kawan dia duk cerita kisah seram sambil dekat highway kan. So dia marahlah kawan dia. Lepas tu Farah ni cakap, weh Hani, aku nak tanda ni berhenti sak kat mana-mana kan. Lepas tu sambil tu dia tepuk bahu dia ni berkali-kali. Lepas tu dia cakap lah, hang takut lah tu kan. Apa benda lah hang ni kan. Farah dah depo ni dia kaya cerita je. Aku kalau jumpa hantu ni, aku sedekah Fatihah je weh. So dia gelak. Asha, dia dengan yakinnya dia gelakkan si Farah yang duduk dekat kursi belakang. So dia katalah, alah hang Asha cakap besar, nanti benda tu sengih kat hang sekali baru tahu. Lepas tu Farah ni macam melidah ayat dia tau. Asha ni pula selesa dia diam je lah sambil dia mata dia tu duk cari signboard stesen minyak atau RNR yang berdekatan. Dan alhamdulillah juga dia nampak jari hijau, cahaya lampu sama-sama ada satu RNR ni. Dan waktu mereka masih tak masuk Kedah lagi tau masa tu. Mereka mereka ni masuk ke dalam RNR tu, lampu dia jangan cakap dah macam hidup segan mati tak mau tau. Masa tu si Sasha ni dia fikir positif je. Mungkin sebab mereka ni balik bukan hari cuti. Sebab tu lah lampu tu tak semua hidup. Masa tu dia parkingkan kereta yang berdekatan dengan lampu di kotak parking yang paling cerah. Masa tu dia rasa takut lah kan. Weh Sasha, hang tak mau ikut sekali ke? Lepas tu dia macam geleng kepala berapa kali juga. Lalu so dia jawab, tak apalah. Sambil-sambil tu dia keluarlah telefon dia ni pada poket dia. Lepas dia tekan Facebook, dia buka Facebook yang berapa hari dah dia tak buka. Masa tu dia just jeling sekilas bila pintu kereta tu dia tutup. Masa tu dia nampaklah si Asha dengan Farah ni berjalan seiringan ke arah tandas tu. And masa tu tengah kusyuk baca update terbaru kawan-kawan sekerja dia. And zaman sekolah dulu, pintu kereta dibuka kembali tau. And dia angkatlah kepala, dia tengok Asha dengan Farah masuklah kereta. Tapi kali ni Asha ambil tempat di kerusi bahagian belakang. Jadi Farah terus duduk di kerusi sebelah dia. And
perjalanan diteruskan semula. Masa tu dia dengan si Farah ni sembang lah pasal hal masing-masing kan. Tapi yang peliknya si Asha ni senyap je, langsung tak buka mulut. And dia just duduk and dia pandang ke bawah di kerusi bahagian belakang. Padahal dia lah yang paling murai antara mereka tiga ni. Tapi tak apalah, masa tu Sasha ni positif je lagi. Mungkin si dia ni penat kerja kan, nak rehat lah sekejap, memandangkan dah waktu biasa dia pun ni selalu tidur kan. Dan tak sampai 30 minit perjalanan lepas je berhenti di R&R tadi kan, tiba-tiba ada bau busuk yang sangatlah semacam menerpa hidung si Sasha ni. Dia bau lagi, sekali lagi nak cuba kenal pastilah bau ni kan. Tegap dia bulu rumah dia. Bila dia dapat cam bau tu, iaitu bau kemenyan yang sangatlah kuat menerpa dia bau dia sendiri. Masa dia jernih lah si Farah ni sekilas, and tengok dia punya muka pun dah lain macam guys. Kira maknanya dia pun bau juga apa yang si Sasha ni bau. Mereka sama-sama berpandangan antara satu sama lain. And kira bolehlah pandang saja sebab atas jalan tu hanya ada beberapa biji kereta je yang ada. Kira jalan tu sangat lenggang dan sunyi. Tak macam hari perayaan tau. Mata dia tengah liarkan pandang cermin pandang belakang. Dia istighfar panjang bila dia tengok Asha yang ayu bertudung dah bertukar menjadi pocong yang penuh dengan tanah merah. Kain pun macam dah mereput tau. Masa tu dia rasa nak menangis, rasa macam takut tau. Dan mungkin Farah ni perasan sebab muka si Sasha ni dah rasa dah pucat tau. Muka dia ni waktu tu. Lepas tu tak Sasha ni tanya, "Hang ni kenapa Sasha?" Farah tanya kan, suara dia macam dah cemas dalam keadaan dia tanya tu kan. Dan dia pun tak mampu dah nak buka mulut. Dia bagi tahu ada hantu bungkus dekat belakang. Dia just mampu bagi signal mata ke tempat duduk belakang je. Dan Farah pun terus pusing kepala pandang tempat duduk belakang. Dan tak sampai 2 saat dia terus pandang balik guys. Muka dia pun dengan si Sasha ni dah start seram, takut. Dia rasa waktu tu and dia nak menjerit lah semampu-mampu, nak menangis pun takut. And akhirnya dia baca ayat kursi tanpa suara. Hanya mulut dia macam terkumat kamik baca tau. Masa tu dia jeling sekali lagi cermin pandang belakang. Benda tu ada lagi. Kali ni tengah pandang lurus ke depan. Sempat bertentangan mata dengan si Sasha pula waktu tu. Dan memang dia rasa betul-betul nak menangis dengan bau yang kuat menerpa ke dalam hidung si Sasha ni. Lepas tu Sasha ni terus dia gagahkan juga anak tekak dia untuk keluarkan suara juga. So dia sebut Allahu la ilaha illa. Farah dekat sebelah. Masa tu Farah dekat sebelah pun turut ikut sekali baca tanpa suara guys. And setengah surah yang dia baca bau tadi pelan-pelan hilang. Dan dia pandang balik cermin pandang belakang sekali lagi. Hati dia macam dah start dicantik, rasa lega lah bila benda tu dah tak ada dekat situ. Tapi tak sempat nak lega sepenuhnya. Tiba-tiba si Farah ni dia jerit sekuat hati dia sambil dia rapatkan separuh badan dia ke arah si Sasha ni yang tengah drive, sambil dia pandang cermin tingkap tempat duduk dia sendiri guys. Lepas tu Sasha ni pun pandang lah sama kan. Allah Akbar, dia jerit sekali bila dia nampak benda tu dekat lok tingkap seiring dengan kereta yang tengah bergerak dalam 100 km per jam tu, sambil badan dia
mula paling pelan-pelan je ke arah tingkap. And Sasha ni kan dia pandang baliklah jalan tu. And dia nak pastikan tak ada kereta depan depa sebelum dia berjalan sekilas tingkap tu. And adalah satu rupa yang sangat hodoh. Muka dia bernanah dengan kapas dia lagi tutup lubang hidung. And bibir yang pucat teramai guys. Dan dia terus buka mulut sekali lagi. Kali ni dia hentam je baca surah yang ada yang kepala otak dia yang dia ingat. Ayat mata dia dah start bertakung sebab dia terlampau takut sangat-sangat kan. And tapak tangan dia ni dah start berpeluh. Tiba-tiba ada dia dengar kedengaran mengilai tau, orang mengilai yang kuat sebelum pelan-pelan hilang tiap-tiap angin. Sama macam benda yang dia pernah nampak tadi. Dan Farah pun terus tenyih-tenyih mata. And dia dah rasa teresak-esak takut. Tangan dia pun dah start menggigil. So dia cakap dah lah benda tu dah hilang. Kalau ni mana si Asha? Cuba hang telefon Asha tu cepat. So dia cuba tenangkan Farah lah. Walaupun dia sendiri bagai nak pitam waktu tu. And baru je Farah nak buka beg tangan dia, telefon dia ni berdering. Farah terus jawabkan panggilan. Dia kata, "Weh, mainlah sini cepat. Apa hal aku call hampa tak dapat tadi. Asyik masuk voicemail je. Cepatlah weh, aku takut ni tandas tu creepy gila weh. Ada pucung sengi dekat aku masa aku tengah betulkan tudung dekat cermin." Tak sempat si Farah nak buka mulut, Asha dah terjah lebih dulu. So Asha pun macam nak menangis kan masa tu kan. Jadi betul-betul pula apa yang si Farah ni cakap, baru dah tahu yang si Asha ni dah tertinggal dekat RNR tu. Patutlah pun cepat sangat dia buang. And akhir sekali dia dengan Farah pun terpaksa U-turn balik ke RNR tu nak ambil Asha yang tengah tunggu dekat dengan divider jalan tak jauh dari RNR tu. Tu pun lepas dia permainkan ayat Al-Quran di phone sebab takut berpasal. Jadi pengajarannya, janganlah kita suka bercakap besar. Orang yang cakap kena, orang yang tak bercakap pun kena tempias kali guys.